Baik, kita bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan pada hari ini. Dalam kemajuan negara tersebut, pastinya ianya memerlukan penduduk ataupun juga rakyat untuk sama-sama berganding bahu. Dan yang paling penting adalah iaitu apa yang penting kerjasama. Untuk ruangan kita bagi pembangunan masyarakat, kita bersama dengan narasumber kita itu Yang Mulia Puan Nur Arifah Rina binti Haji Rosli, Pegawai Kerja Sosial yang sudah pun bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Baik, apa yang penting? Kerjasama. Kerjasama. Jadi kita ucapkan selamat datang juga kepada Puan ya bersama kita di pagi ini. Baik untuk pertama kali. Betul. Baik Puan, sebagai mukadimah dengan tajuk kita ni cukup menarik juga ya dipahami apa tajuknya tu, apa yang penting kerjasama. Jadi mungkin dapat lebih lanjut diterangkan bagi untuk kita ni mengetahui perjalanan bagi tajuk kita pada kali ini. Silakan. Okey, terima kasih Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya memulakan dengan topik perbualan kita ni pada pagi ini, terlebih dahulu ingin saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan saya kesempatan untuk dan juga peluang untuk turut berada di dalam rancangan ini dalam keadaan yang sehat, serta juga ingin saya panjangkan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan juga sahabat baginda. Okey, berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya hari ini mengenai tajuk kita ni pada pagi ini. Memang banyak perkara-perkara yang kita ni buat dalam harian kita ni banyak yang penting so jadinya tetapi hari ini saya akan mengongsikan apa yang penting adalah mengenai kerjasama. So mungkin sebelum-sebelum ini ada yang pernah mengikuti kem-kem motivasi di mana mereka akan sering mendengar apa yang penting kerjasama. So atitah yang sering didengarilah oleh diorang yang mengikuti kem-kem motivasi tersebut. So jadinya yang akan saya kongsikan ini adalah pasal kerjasama secara menyeluruh. So kerjasama ini ia bukan saja dari segi membuat kerja tu sama-sama di antara kawan, tetapi kerjasama ini juga boleh dibuat dengan keluarga, kerjasama dengan adik-beradik dan juga nantilah kerjasama di antara rakan sekerja di organisasi-organisasi kerajaan dan juga bukan kerajaan, iaitu NGOs . So jadinya kerjasama ni bukan saja dari segi membuat kerja di pejabat, kerjasama di rumah pun ada macam memasak sama-sama, mencuci baju sama-sama, menjamur baju sama-sama. So adanya kerjasama ni dapat sama-sama meringankan beban seseorang dan juga yang paling penting adalah menjimatkan masa. Bukan saja menjimatkan masa, tapi kalau sudah ada berumah tangga tu, suami dan isteri sama-sama membantu membuat kerja rumah, akan nampak muka yang happy lah mood pun baik tu sepanjang hari. So jadinya kerjasama ni bukan saja juga dapat dilihat dari segi perbuatan atau pergerakan, akan tetapi kerjasama ini pun boleh dibuat dari segi memberi buah fikiran. So kalaunya ada idea tu kan, membantulah juga kerjasama, bukan saja dari segi kamu melihatkan dari segi perbuatan pergerakan, tapi tentu andang kerjasama ini pun perlu dibuat dari segi macam-macam membagi buah fikiran apa itulah. Jadi Puan, memang ada maknanya yang tersendiri, sering diperkatakan bersatu kita teguh kerana sesuai dengan adanya bersatu kita teguh, kita ni dapat melaksanakan tugasan kita ni dengan secara bekerjasama ataupun teamwork. Jadi kita mungkin Puan, kita mengharapkan penjelasan lagi daripada Puan mengenai dengan kebaikan dan juga manfaatnya kalau kita ni melaksanakan tugasan ini secara bekerjasama ataupun teamwork. Silakan Puan. Okey. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Memang banyak
kebaikan dan manfaat yang yang kita ni dapat perolehi dari adanya bekerja secara kerjasama ni ataupun teamwork-nya. Tapi saya akan kongsikan beberapa menurut dari pandangan saya lah. Manfaat yang pertama yang saya dapat kongsikan adalah dapat menyelesaikan masalah. Di mana maksud saya adalah different people have different abilities. So kalau sekiranya kalau Melayunya tu berlainan orang mempunyai berlainan keupayaan. So di sini saya ingin jelaskan mengenai maksud tersebut adalah di mana dalam satu kumpulan tersebut tidak ada semua orang ini sama. Terdapat pelbagai orang mempunyai berlainan pemikiran dan juga keupayaan. So manfaat yang diperolehi iaitu menyelesaikan masalah anitah yang ramai orang suka tentang kerjasama ini. Contoh yang dapat saya kongsikan adalah di mana di dalam satu kumpulan itu jika seseorang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu perkara, akan ada individu yang lain juga berperanan dalam kerjasama ini, yang mana sekiranya orang itu yang ni mahir dan mungkin boleh membantu untuk menghasilkan apa yang dirancangkan oleh seseorang itu sebelum ini. Perkara ini juga menunjukkan yang komunikasi ini juga penting dalam adanya bekerjasama. Kalau orang itu diam-diam, indah meminta tolong, and orang yang ada kemahiran ini pun nampak ia dalam kesusahan, tolong saja, ia tidak akan merugikan siapa-siapa. Macam apa ni orang, berat lagi bahu berat lagi mata memandang, berat lagi bahu memikul. So jadinya apa salahnya kalau dibantulah dengan adanya kerjasama itu. Itu bagi manfaat yang pertama yang saya dapat kongsikan lah. Manakala manfaat ataupun kebaikan yang diperolehi dari adanya membuat kerjasama ini, yang kedua pula ialah dengan adanya dapat menjimatkan masa. Seperti yang kita ni tahulah, masa itu emas. Betul. Time is precious. Sebab itu kalau ada sesetengah pekerjaan atau tujuan yang akan memakan masa yang banyak, yang perlu dibuat secara berkumpulan dan perlu adanya kerjasama. Contoh yang saya ingin berikan adalah seperti bergotong royong di kalangan masyarakat. Macam yang sebelum-sebelum ini ada kali kita ni pernah melihat letak membersihkan kubur, membersihkan pantai dan sebagainya. So perkara ini tidak akan dapat dibuat oleh seorang sahaja. Apa yang didapati juga di samping menjimatkan masa itu, ada yang apa yang kita ni dapati adalah satu, kawasan bersih, dan kedua pula terjalinnya hubungan silaturahim di kalangan masyarakat tersebut. Sebab kita ni itu tu dalam manfaat itu ada lagi manfaat yang kita ni perolehi yang kadang-kadang kita ni dah sadar benarnya. So itu bagi saya manfaat yang kedua lah ta. Manakala seterusnya adalah manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga ni kan yang ingin saya kongsikan adalah tercapainya sesuatu tujuan yang ingin kita ni capai. Yang ini saya ingin memberikan contoh seperti persediaan untuk presentation secara berkumpulan. Mungkin kita pun pernah menghadapi perkara ni mungkin di sekolah ataupun di tempat kerja. So di sini juga selalunya pertukaran pendapat yang sebelum ini saya katakan bahawa kerjasama ini bukan sahaja dari segi perbuatan dan pergerakan tetapi juga memberi buah fikiran. So jadinya dengan adanya juga kerjasama ini dalam satu kumpulan itu diorang dapat come up with a plan. Lepas itu masing-masing memberi buah fikiran dan juga kreativiti mereka masing-masing. Sudah itu sudah digabungkan dan disatukan. Hasil-hasilnya itu akan menjadi satu plan yang mantap. Dan akhirnya tujuan yang diinginkan itu dicapai dan walaupun keputusannya itu berlainan, yang penting apa yang dicapai itu dilakukan secara
bekerjasama. Baik, Puan, kata orang, ini kata orang, kata orang kata ya? saya, kata orang, biasanya kalau ada baik ini, ada juga buruknya. Jadi, apakah dengan bekerjasama ini juga ada keburukannya? Jika ada, mungkin apa dikongsikan, Puan? Okey, terima kasih. Ya. Okey, soalan ini berbalik semula dengan apa yang saya katakanlah sebelum ini, di mana different people have different abilities. Di sini saya ingin menambah yang mana mungkin bagi saya ianya bukanlah keburukan, akan tetapi hanya kekurangan atau kerugian kepada diri seseorang itu. Macam everyone have their own opinion. Kita ni perlu tahu bahawa ada yang tidak mahu menerima pendapat, nasihat, arahan atau teguran daripada kita ni. Semua orang ni dah sama. Kerugian seseorang itu juga kalau ia nak mau bagi kerjasama adalah sesuatu pekerjaan yang dibuatnya tu akan terasa berat kerana bebannya tu ditanggungnya sendirilah. Ia nak mau meminta pertolongan dari orang. Perkara ini bukan boleh saja menjejaskan ia punya cara bekerjanya, image-nya jugalah. What if oleh disebabkan kerajanya yang dibuatnya ditanggungnya sendiri itu boleh saja memberi kesan kepada kerja yang dibuatnya itulah. Mana tahu ia dah sadarlah bahawa banyak yang salah lah dalam kerja-kerja yang dibuatnya tu sehingga ia ni ditegur oleh ketuanya. So seterusnya juga kekurangan atau kerugian yang seseorang itu boleh hadapi adalah pekerjaan tersebut boleh selesai dalam waktu yang lama dan akan membazir masa seseorang itu. Tambahan juga tidak adanya terjalin hubungan kerjasama yang baik boleh menyebabkan ikatan sesama rakan sekerja itu rakan sekerja, keluarga, adik-beradik akan menjadi renggang. Nada kerjasama tu nada siok lah hanya orang kita ni. So bagi saya beban yang dialami oleh seseorang itu akan boleh merugikan dirinya sendiri jika tidak adanya membuat kerjasama di antara rakan-rakan dan juga ahli keluarga dan juga sekelilingnya lah yang mungkin pada masa itu boleh membantu tetapi tidak diterima bantuan itulah. Tapi ada yang berpendapat juga, Puan. Saya pernah terdengar satu idea yang dihasilkan itu dikatakan sebagai well done. Dan kemudian kalau ramai idea itu dikatakan membawa keberkatan. Jadi menurut Puan sendiri, adakah Puan lebih cenderung berpendapat bekerja secara teamwork ataupun secara independence? Macam mana tu? Okey, kebanyakannya dan selalunya kita ni tidak dapat bekerja sendiri terutamanya jika bidang pekerjaan itu involving dengan sektor kesihatan, kemasyarakatan dan juga pendidikan. Contoh seperti di hospital kita ada nampak doktor, nurse apa. Doktor yang akan dapat bekerja seorang-seorang saja doktor memerlukan kerjasama dengan adanya jururawat, medical social worker ataupun vice versa jururawat dan ahli-ahli pihak yang bekerja di hospital itu pun juga memerlukan doktor. Pesakit juga apalah. So manakala kalau dari sektor pendidikan pula guru-guru indah akan dapat mengongsikan ilmu durang kalau ada students. And sokongan daripada guru-guru yang lain lah tujuan. Pada pendapat saya juga sebagai seorang pegawai kerja sosial yang bekerja di sektor kemasyarakatan memang mustahil untuk saya bekerja sendiri-sendiri. So bidang yang saya ceburi pada masa ini memang memerlukan kerjasama. Bukan sahaja kerjasama dari rakan sepejabat, tapi pekerjaan saya ini memang memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak kerajaan seperti hospital, polis dan juga jabatan sekolah-sekolah iaitu Kementerian Pendidikan. So sebagai contoh juga
yang saya dapat kongsikan sini, contoh kerjasama yang telah saya lalui bersama dengan pihak-pihak kerajaan adalah di mana contoh pihak kami telah menerima rujukanlah mengenai kanak-kanak yang didapati jarang menghadiri sekolah. Dari kes tersebut, pihak kami akan bekerjasama dengan pihak Jabatan Sekolah-Sekolah untuk menyelesaikan isu kanak-kanak indah bersekolahannya. Apa yang kami sering lakukan adalah ataupun prosedur yang selalu kami buat adalah membuat pendekatan awal, iaitu bercakap dengan pelajar tersebut. Selepas itu membuat lawatan ke rumah, berhubung dengan ibu bapa kepada pelajar tersebut. Pihak kami dan pihak JSS ini membuat semua perkara-perkara ini adalah untuk to ensure anak ini kembali bersekolah lagi lah. Tambahan juga kalau yang ina mau bersekolah lah tambahan juga kalau pelajar di sekolah tu kena bully. Pihak kami bukan sahaja bekerjasama dengan pihak JSS, akan tetapi juga dengan kaunselor, juga untuk sama-sama lah dalam menjaga kesejahteraan dan kebajikan pelajar ini. So dapat dilihatlah kerja kami ini memang memerlukan kerjasama dan tidak dapat dibuat seorang-seorang sahaja. So mungkin dapat dilihat juga lah di sini yang ada pada masa ini Radio Television Brunei bertungkus lumus untuk membuat segmen-segmen ini berjalan dengan lancar. Dan dapat dilihat juga kerajaan ini memerlukan kerjasama, termasuk bis kita yang mewawancara saya pada pagi ini, kameraman, penerbit RTB dan juga kru-kru yang lain lah. So kalau ada kerjasama, tidak akan ada terjadinya lah apa yang kita ni buat pada pagi ini lah. Tidak akan ada nada ada siaran. Sekolah pun kalau ada kerjasama payahlah apalagi kami yang sektor kemasyarakatan ini yang sentiasa memerlukan kerjasama di antara satu sama yang lain lah. So bagi saya saya lebih cenderung kepada bekerja secara bekerjasama, kerana bidang saya ni kalau dibuat secara bersendirian ianya akan memakan diri saya sendiri, ia akan menyusahkan saya, ia akan membebankan bukan saya untuk saya tapi pada masyarakat yang memerlukan bantuan daripada pihak kami. Baik, itu satu tajuk juga yang cukup menarik juga kepada kita ni untuk membuka mata kita ni. Pentingnya untuk kita ni melihat konsep kerjasama itu sendiri yang memerlukan juga orang ramai dan juga memerlukan kepada bidang apa yang kita ni laksanakan. Jadi kepada bis kita kalau rasanya mungkin ada aktiviti yang memerlukan orang ramai, jadi perlunya ada kerjasama berkenaan ya. Baik, sebagai penutup kita pada hari ini bertajuk bagi hari ini berkaitan dengan kerjasama. Mungkin kita serahkan bersama dengan Puan Nur Arifarina untuk memastikannya. Sebelum itu saya ingin Anatlah mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk menghadiri wawancara kita ni pada pagi ini. Secara kesimpulannya apa yang saya dapat sampaikan di sini adalah bahawa dengan adanya kerjasama itu lebih banyak dalam memberi manfaat ataupun kelebihan bukan saja pada diri tani sendiri, tetapi dengan orang yang dengan kita ni bekerjasama tu juga, ianya akan mendapat kelebihan lah tu. It's a win-win situation. Nada ada yang rugi dalam melakukan sesuatu perkara tu yang mendatangkan faedah kepada diri kita ni dan juga kepada diri seseorang itu. Saya juga ingin berterima kasih juga kepada rakan-rakan sekerja saya yang sering bertungkus lumus dan yang selalu ada setiap masa dalam membantu dari segi membuah fikiran, tenaga dan juga masa ketika membuat sesuatu pekerjaan itu sampai kita ni menghasilkan sesuatu yang ingin tadi capaikan itu akhirnya tercapai. Di sini juga saya ingin mengongsikan terdapat satu ayat yang ingin saya kongsikan lah sebelum ini, sebelum saya mengakhiri pengkongsian saya pada pagi ini. Menurut daripada Rantata, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together.
Sekian sajalah daripada saya pada pagi ini. Okey, alhamdulillah. Itu dia kata-kata yang sangat berguna untuk Tani jadikan sebagai suntikan dalam kehidupan Tani seharian. Bekerja secara rewang ataupun Tani istilahnya orang Brunei Tani itu memucang-mucang ya. Budaya memucang-mucang atau perlu Tani kekalkan lagi walaupun sekarang ini sudah banyak cara ke Tani untuk menyelesaikan masalah. Terutama sekali kalau untuk berkumpul setiap majlis satu ya Puan ya. Sekarang ini sudah banyak mengambil jalan yang mudah ya. Tetapi dalam bekerjasama itu amat penting lagi dan mempunyai keberkatannya lah Muhammad ya. Betul, malah juga kebaikan dengan adanya kerjasama ni menghubungkan lagi hubungan silaturahim. Jadi bila menyentuh hati tadi rindu je rasanya. Kalau dulu bila ada majlis-majlis keluarga ni biasa kita kerjasama. Tapi sekarang ni semakin pudar. Jadi insyaAllah kepada virus kita dengan adanya kefahaman mengenai dengan kerjasama berkenaan, semoga kita ni akan terus juga mencari sesuatu agar ianya dapat lagi memudahkan segala urusan kita ni. Apatah lagi bila ia menyentuh tentang kemasyarakatan ini, pembangunan masyarakat berkenaan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita kerana berkesudian, iaitu Yang Mulia Puan Nur Arifarina ya, binti Haji Rosli, pegawai kerja sosial, kerana berkesudian untuk mengongsikan tajuk kita hari ini, apa yang penting kerjasama. Sekali lagi terima kasih Puan. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.